Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda filem sci-fi, misteri, romantik dari 2021, bertajuk Reminiscence. Dalam masa terdekat, perubahan iklim telah menyebabkan paras air meningkat dan membanjiri bandar. Suhu siang hari yang melampau telah memaksa kebanyakan penduduk untuk hidup pada waktu malam. Sejak air naik dan peperangan meletus, tidak banyak yang boleh dinantikan. Bagi Nick Bannister dan rakannya Emily Watts, itu menjadi cara hidup. Mereka memulakan perniagaan yang membolehkan orang ramai menghidupkan semula kenangan yang dipanggil tank. Kedua-duanya adalah bekas tentera. Kenalannya dari tentera, Hunt menggunakannya. Dengan suara yang menenangkan, Nick membenamkannya dalam hari yang cerah 13 tahun lalu. Ingatan itu dipaparkan sebagai hologram dengan kesan pendengaran. Bagi orang itu, ia berasa seperti kehidupan sebenar itu sendiri. Suara batin Nick menggambarkan bahawa ini seperti dadah pertemuan semula dengan orang yang disayangi, menghidupkan semula detik paling bermakna dalam hidup mereka. Jika anda tidak berhati-hati, kenangan itu akan memakan anda. Mereka disimpan dalam pemacu kilat kecil. Baru sahaja mereka hendak tutup untuk malam itu, seorang pelanggan yang datang, May, meminta bantuan mereka mencari kuncinya yang hilang. Nick segera tertarik kepadanya dan memutuskan untuk membantunya. Dia memberinya ubat penenang dan dia bersiap sedia untuk masuk ke dalam tangki. Dia mula memerhatikan ingatannya tentang rutin paginya, malah dia dapat melihat perkara yang terperinci bilik dia. Watts perasan bahawa dia meletakkan kunci di dalam beknya dan meletakkannya di bilik persalinan, tetapi dia teruskan dengan ingatan pula. Nick mengetahui dia seorang penyanyi kelab malam, dan merasakan hubungan dengannya semasa dia menyanyikannya lagu kegemaran, di mana atau bila. Apabila May pergi, mereka mendapati bahawa dia terlupa anting-antingnya. Apabila matahari terbit, Miami bertukar menjadi bandar hantu, tidur tidak datang dengan mudah. Pada waktu malam, bandar itu hidup semula. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Nick menawarkan perkhidmatan tank ke pejabat dak apabila seorang baron tanah yang kaya pergi tanpa sebarang masalah kerana dia sakit. Nick menceritakan bahawa seluruh bandar dipenuhi dengan rasuah. Dia melawat kelab malam dari ingatan May, dia menyanyi dan mereka melihat ke dalam satu sama lain matanya dan dia bersulang kepadanya. Kemudian, dia memberikan kembali anting-antingnya. Mereka bercakap sedikit, dia memberitahunya tentang kenangan terindahnya tentang sebuah rumah di tengah-tengah antah berantah dan dia mengiringinya ke flightnya. Di sana mereka akhirnya melepaskan keinginan mereka dan mempunyai momen intim. Mereka meneruskan perbualan mereka di atas bumbung, di mana dia memberitahu May bahawa kenangan adalah seperti minyak wangi, lebih baik dalam dos yang kecil. Mereka mencium dan dia memberitahunya bahawa mungkin dia belum mempunyai ingatan yang betul. Pada masa itu, gambar kabur untuk Nick dan dia bangun di dalam tangki. Watts marah kerana Nick berada di sana lagi. Dia telah melakukan ini selama berbulan-bulan, menghidupkan semula setiap ingatannya tentang May. May telah menghilangkan diri tanpa sepatah kata dan Nick berharap dapat mencari petunjuk tentang keberadaannya ingatannya tentang dia. Dia menghabiskan masa berjam-jam mengingati kembali ingatannya tentang hubungan mereka berulang kali, amalan berbahaya yang boleh membuatkan dia terperangkap di sana selama-lamanya. Watts memberitahunya dia perlu melepaskannya dan menumpukan perhatian pada perniagaan mereka. Ia merosot, malah pelanggan tetap mereka Elsa berhenti datang. Nick pulang ke rumah dan melakar kenangan dalam jurnalnya, kerana walaupun setelah sekian lama, dia tidak dapat menghilangkan May dari fikirannya. Dia melawat kelab tempat dia bekerja, meminta rakan-rakannya untuk petunjuk, tetapi tiada petunjuk, dia taksub dengan dia. Akhirnya dia memberikan dirinya sedatif dan kembali ke ingatannya di mana semua yang dia lakukan menghabiskan masanya dengan May. Dia dikejutkan oleh jam penggera yang telah ditetapkan oleh Watts untuknya. Seseorang mengetuk pintu, tetapi dia menjerit pintu itu ditutup. Apabila dia keluar, dia mendapati anting-anting May di dalam air. Apabila Watts mengetahui tentang anting-anting itu, dia fikir ia mungkin sudah lama hilang di sana sekarang. Peguam daerah Avery Castillo menugaskan Nick dan Watts untuk mendapatkan kembali kenangan koma. Suspek yang bekerja untuk gembong dadah bernama Sam Joe di New Orleans. 12 jam kemudian, mereka masih belum mendapat sebarang keputusan. Sebabnya ialah subjek yang mati sentiasa mahu penutupan, pemikiran yang gembira. Nick menukar pendekatannya dan projektor dihidupkan. Dalam ingatan lelaki itu mereka melihat suspek.
Nick juga melihat May, dia pernah berada di St. John's Club, kenangan itu dari 5 tahun lalu, walaupun mereka berada di sana atas sebab yang berbeza. Nick menarik perhatiannya kepadanya. Dia telah mencuba, buat kali pertama, narkotik yang sangat ketagihan. Pendakwa raya mengambil mikrofon daripadanya dan bertanya soalan bahawa koma suspek tidak ingat dan terkejut. Nick mengambil mikrofon daripadanya sekali lagi dan menenangkannya. Dia masih fokus pada May, bertanya bila kali terakhir dia melihatnya. Nick sangat sedih apabila mengetahui bahawa May menjadi penagih dan perempuan simpanan St. Joe. Kenangan itu juga mendedahkan bahawa May mencuri simpanan baca St. Joe sebelum melarikan diri dari bandar. Watts sudah tahu bahawa May adalah seorang junkie. Nick pergi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang May, dia pergi ke New Orleans. Dia menemui kelab St. Joe dan mendapat kemasukan dengan nama palsu. Nick berhadapan dengannya, tetapi Joe dengan cepat mengetahui bahawa dia bukan seperti yang didakwanya. Joe menyaksanya dan dia mengakui bahawa dia berada di sana untuk mencari May. Joe tidak pernah melihatnya sejak dia mencuri daripadanya dan mengarahkan pengikutnya untuk menenggelamkannya. Apabila Nick fikir semuanya sudah berakhir, dia perasan ada mayat terbang masuk. Itu Watts, dia datang ke tolong dia. Tembak-menembak berlaku. Watts berjaya mengeluarkan beberapa orang kaki tangan dan menembak ke arah tangki air. Dia sebenarnya menyasarkan Joe. Joe meraih duali yang dipercayainya dan menembak Watts, tetapi terlepas pada jarak kosong. Nick berjaya menundukkan lelaki yang memegangnya dan memberinya ubat. Watts mengambil menjaga St. Joe. Kembali ke Miami, Nick menyuruh Watts menghidupkan semula pertemuan terakhirnya dengan May. Dia percaya May mengambil sesuatu daripadanya. Dia mengesyaki dia mempermainkannya dari permulaan. Pada masa itu, May bercerita tentang ketagihannya terhadap baca, dan berbual panjang kehidupan dia dan Watts. Dia bangun dan Nick marah kepadanya. Dia meminta maaf kerana menyembunyikannya daripadanya, tetapi dia marah bukan kerana itu, tetapi kerana dia mabuk dan membiarkan dia masuk ke bilik kebal. Watts berhujah bahawa walaupun dengan kunci yang dicuri, dia tidak mungkin mengetahui kod itu. Ia bukan kod, ia adalah melodi. Dia telah mempelajari Nick selama berbulan-bulan. Mereka mendapati bahawa May mencuri rakaman Elsa Kerin, pelanggan yang telah menghidupkannya semula bertemu kekasih kaya berulang kali. Nick melawat pasar makanan, di mana dia bertanya sama ada sesiapa pernah melihat Elsa dengan menunjukkan gambarnya. Salah seorang pemilik menunjukkan seorang gadis yang mungkin mempunyai maklumat. Dia melarikan diri dan dia melarikan diri selepas dia berjaya mengejarnya dan menenangkannya. Daripadanya, Nick mengetahui bahawa Elsa baru-baru ini dibunuh dan anak lelakinya diculik oleh seorang wanita sepadan dengan penerangan May. Dia mula tertanya-tanya siapa sebenarnya May. Semasa mencari May, dia diserang dan lelaki itu menyuruh Nick melupakan May. Kembali ke studionya, mereka memainkan semula ingatan itu beberapa kali, mencari petunjuk, dan mendapati bahawa lelaki yang telah menyerangnya ialah Cyrus, polis korup yang bekerja untuk St. Joe. Baron tanah yang sakit baru-baru ini meninggal dunia. Orang ramai berharap mahkamah akan memecahkan monopolinya, tetapi Balu dan anaknya akan mewarisi segala-galanya. Ini adalah apabila Nick mula memahami sesuatu. Cyrus telah bekerja untuk Baron tanah. Dia memainkan semula ingatannya melihat ingatan Elsa. Dia mengenali suara itu entah dari mana. Dia memainkan semula ingatan Tamara dan mendapat tahu bahawa Baron tanah itu mempunyai hubungan sulit dengan Elsa. Dengan siapa dia mempunyai seorang anak lelaki, bakal pewaris kekayaannya. Teori ini adalah bahawa dia menghantar Cyrus dengan May untuk menyingkirkan sebarang bukti tentang tanah Baron. Kafe. Jadi kalau dia jumpa Cyrus, dia akan jumpa May. Watts cuba menjelaskan kepadanya bahawa cintanya adalah palsu dan dia mengalah kepadanya. Dia memecat Watts dan memberitahunya bahawa dia akan lebih baik tanpa dia, tetapi dia merayu kepadanya untuk tidak pergi ke jalan itu, bahawa dia taksub. Nick memberitahunya dia perlu pergi dan mengambil pistolnya. Sasarannya ialah janda, Tamara. Dia tinggal di tanah kering, tanah orang kaya. Butler membenarkannya masuk dan memberitahu dia lewat sejam. Rumah itu dipenuhi orang yang berpakaian sama, tetapi ternyata Butler fikir dia adalah salah seorang yang membuat persembahan untuk Tamara hari ini, berpakaian seperti arwahnya. Suami. Ingatan Tamara rosak akibat terlalu banyak menggunakan tangki. Nick berhadapan dengannya dan dia menunjukkan tempat di mana Cyrus dan May boleh bersembunyi.
Pengawal melemparkannya keluar dan berpura-pura menembaknya. Selepas melihat tanda yang mengatakan dia berkhidmat, mereka membiarkan dia pergi. Kemudian dia membeli bot dan pergi ke loji kita semula lama. Dia perasan May dan mengikutnya. Ternyata ia bukan May, tetapi dia menjumpai Cyrus. Dia memberitahunya bahawa lagu yang dia nyanyikan dalam ingatannya, di mana atau bila, bukan kebetulan. Dia mahu dia melihatnya, dia menyelidiknya dan menipunya. Cyrus melompat keluar tingkap dan sampai ke tingkat bawah di mana Nick mengikutinya. Dia menjumpainya dan mereka bergaduh tanpa sesiapa yang berada di atas. Semasa mereka bertarung di dalam bilik muzik, Cyrus hampir lemas sebelum Nick dapat menundukkannya, tetapi dia melompat masuk dan membantunya membebaskan dirinya, hanya dibiarkan menenggelamkan dirinya. Cyrus mengimbau kenangan May dengan anting-anting di tangannya. Nick berjaya menenangkannya dan membawanya kembali ke pejabatnya, di mana dia memautnya ke pejabat tank untuk melihat kenangannya. Sebelum Cyrus pengsan, dia memberitahunya bahawa kebenaran tentang May akan mengoyakkannya. Dia melihat pertemuan pertama Cyrus dengan May, juga bahawa dia telah menemui kenalan Nick Hunt. Dia memberitahunya tentang lagu itu. Kenangan Cyrus mendedahkan bahawa asas hubungan May dengan Nick adalah pembohongan. Selepas dia telah menyenaraikannya ke dalam rancangan untuk menipu Nick, dia menyelidiknya untuk belajar cara menjadi lebih baik, menggodanya dan mengatur kehilangan kuncinya. Tetapi kenangan itu juga mendedahkan bahawa May benar-benar mencintai Nick. Apabila Cyrus membunuh Elsa, May membawa anak Elsa dan melarikan diri bersamanya ke lokasi yang tidak diketahui. Nick kemudian memberitahunya bahawa dia melarikan diri darinya dan Cyrus terkejut, membayangkan bahawa ini tidak berlaku, bahawa dia tidak melarikan diri. Dengan suara yang bergetar, Nick menenangkannya. May mengetuk pintu Nick, tetapi dia menjerit bahawa mereka ditutup dari dalam. Cyrus meraihnya, dia menjatuhkan anting-antingnya dan mereka memandu pergi, dengan dia berkata dia suka Nick. Dia kembali untuk Nick. Dia kemudian bertanya kepada Cyrus apa yang dia lakukan kepadanya. Nick memerhati ingatan semasa May memberi ucapan kepada Cyrus, yang sebenarnya ditujukan untuknya. Dia secara tidak langsung mendedahkan keberadaan anak Elsa kepadanya dan mengaku ikhlas cinta untuk Nick. Kemudian, melihat hanya satu jalan keluar dari situasinya, May mengambil dos baca yang mematikan dan melompat sehingga kematiannya dari balkoni. Nick hancur. Kerana marah, Nick memaksa Cyrus untuk menghidupkan semula ingatan terburuknya, apabila lelaki Saint Joe membakar mukanya sebagai hukuman kerana menyelit keuntungan. Nick membakar ingatan itu ke dalam dirinya supaya dia tidak boleh pulih daripadanya, sama seperti Tamara. Dia pergi untuk berhadapan dengan anak lelaki sah Baron Tanah, Sebastian, yang telah mengupah Cyrus untuk menghapuskan Elsa dan abang tirinya untuk melindungi harta pusakanya. Tamara menyebutnya sebelum ini, ingatan Cyrus juga mendedahkan butiran yang hilang, ditambah dia mempunyai telefonnya. Dia didedahkan bahawa abang tirinya masih hidup dan polis sudah menemuinya dan tidak lama lagi polis mengumpul segala-galanya. Mereka akan berada di sini tidak lama lagi. Sebastian mengambil pistol Nick, tetapi Nick tidak terkejut, kanak-kanak itu tidak mempunyai bola. Sebastian mahu mengambil nyawanya sendiri, tetapi sekali lagi dia berubah fikiran dan kemudian ditangkap. Nick melawat Watts, meminta maaf kepadanya dan memanggilnya satu-satunya kawannya yang selalu berada di sana untuknya. Nick mengaku kepada Watts bahawa dia sengaja membakar ingatan Cyrus, satu jenayah yang serius. Pekan itu dengan cepat bertindak balas terhadap jenayah Baron Tanah dan revolusi berlaku. Nick disabitkan kesalahan dan kemudian dibenarkan menjalani hukumannya dengan menggunakan mesinnya untuk menghidupkan semula masanya dengan May, yang tersirat sebagai sisa hidupnya. Dalam ingatannya, Nick memberitahu May versi ringkas tentang kisah Orpheus dan Eurydice, yang berakhir dengan pasangan kekasih bersatu dan bahagia. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.